Negara Rahmah Ummah Sejahtera yang disampaikan oleh Ustaz Haji Suhaimi Latif yang telah dirakamkan di Masjid Jami' Kampung Loh Karai. Suratul Balad ayat 1 ayat 2. Kami bersumpah, yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri ini. Balad itu negeri. Negeri itu merujuk pada Makkah. Ayat kedua, wa anta khillun bihadzal balad, dan engkau ditetapkan di bumi ini. Itu Allah perintahkan Nabi. Maka lahirlah Rasulullah di bumi Mekah dengan penuh keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah ini komplit kisah-kisah yang kukuh untuk menjadi Nabi akhir zaman. Persoalan lain yang ditimbulkan, yang tuan-tuan kena maklum, Nabi kita ini lahir sebagai anak yatim. Ini pun para ulama bahas, kenapa Nabi akhir zaman ini lahir sebagai anak yatim. Ya, ini pun tuan-tuan kena tahu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kecil tak ada tempat lain nak bergantung. Dan yang kedua, para ulama sirah mengatakan Rasulullah telah dididik supaya orang ini menjadi cekal dan gigih. Tak ada mak bapak ni, orang ni gigih, cekal. Ini Nabi dibina tu. Dan yang ketiga, para ulama mengatakan kenapa Rasulullah sebagai anak yatim. Ini satu pengajaran sampai bila-bila kita umat Islam kena beri perhatian kepada anak-anak yatim. Kalau dalam kampung ni ada anak-anak yatim, menjadi tanggungjawab qaryah beri perhatian kepada anak-anak yatim sehingga dia dewasa, sehingga dia boleh berdikari. Jangan biarkan anak-anak yatim terbiar tanpa mendapat keperluan seperti pendidikan, perlindungan, makan, minum dan sebagainya. Tanggungjawab satu kampung. Sayangi anak-anak yatim, kerana Nabi kita itu adalah anak yatim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita berkenalan lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah kita dilahirkan? Saya buka kitab Ar-Risalah, satu kitab sirah yang baik. Cuba tengok keajaiban-keajaiban yang berlaku ketika Rasulullah lahir ni. Aminah binti Abdul Wahab diceritakannya, ibu-ibu ya, ketika mengandung, badannya berbadan dua kerana mengandungkan Rasulullah. Dia tak terasa dia mengandung. Ini nampak kehebatan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Aminah ini orang yang dibantu. Tak terasa dia mengandung, sehingga dia merasa sedikit kepelikan bila Aminah ibu Rasulullah ni merasakan dia tak datang putaran bulan seperti biasa. Itu dia dah rasa dah. Sehingga di saat-saat Rasulullah nak lahir, Aminah mengatakan, saya didatangi oleh seorang lelaki. Yang ini jangan tanya saya siapa lelaki ini, sebab dalam kitab sirah pun tak menyatakan siapa lelaki ini. Lelaki itu datang, kata Aminah, antara sedar dan tak sedar aku diberitahu oleh lelaki itu, tahu tak kamu ketika ini sedang mengandung? Tidak, ketahuilah kamu akan melahirkan seorang anak lelaki. Dan ketika budak ini dilahirkan, bacalah doa, ya Allah, lindungilah anak ini daripada orang-orang yang dengki. Nampak? Aminah melahirkan Rasulullah, ibu-ibu ya, tak macam kita beranakkan anak-anak kita. Kalau kita atau anak-anak perempuan kita nak lahirkan anak, penuh persiapan. Ada bilik kan, katil baby pun siap, betul? Cuba tengok Aminah lahir macam mana, seorang diri. Ketika Rasulullah dilahirkan, dalam kitab Ar-Risalah menceritakan Nabi lahir dengan mudah. Dia lahir bukan seperti budak biasa. Dikhabarkan Rasulullah lahir di atas tanah, tangannya menongkat ke belakang macam orang bersandar, jari telunjuknya dikeluarkan, kepalanya mendongak ke langit, matanya terbuka. Hebat. Mana ada budak lahir mata terbuka. Kemudian Aminah diberitakan mengangkat bayi yang belum diberi nama ini. Dia letakkan satu tempat, ada satu tempat namanya Jafnah. Jafnah ni tempat apa ya? Kalau orang Arab ni tempat letak buah-buahan. Letak Nabi kat situ je. Barulah datang Abdul Muttalib menyaksikan sendiri cucu yang begitu aneh dilahirkan. Gembira Abdul Muttalib. Maka Rasulullah diberi nama Muhammad. Mana Muhammad? Terpuji. Dan ketahuilah tuan-tuan,
Muhammad dalam Quran. Kitab Taurat dan Injil telah lama tahu tentang Nabi kita ni. Dalam kitab Taurat, kitab Injil, nama yang disebut Ahmad. Sebab itu nama besar ni Yahudi wa Nasara lama tahu dah kelahiran Nabi akhir zaman. Maka tuan-tuan, kalau ada peluang nak dapat anak yang baru atau cucu-cucu yang baru, jangan kesampingkan nama Muhammad ini. Apa makna nama Muhammad? Terpuji. Supaya budak ni dipuji sampai dia meninggal dunia. Tu hebat nama Muhammad ni. Di tanah Arab tak ada orang pakai nama Muhammad lagi, melainkan Rasulullah lahir baru pakai nama Muhammad. Mari kita berkenalan lagi dengan Rasulullah, ibu-ibu. Dikhabarkan Rasulullah dengan ibunya tak lama. Kerana Rasulullah ini dia mengikut adat setempat ya. Kebanyakan anak-anak orang di Mekah ini, dia menghantar anak dia ke kampung-kampung pedalaman untuk dua sebab. Pertama, untuk ibu susu. Yang kedua, untuk mendapat suatu suasana yang tidak tercemar. Maknanya budak-budak zaman tu hantar ke kampung, jangan tercemar, dapat pendidikan yang baik daripada masyarakat. Dan kebanyakan budak-budak yang dihantar ke kampung-kampung pedalaman ni, dia petah berkata-kata, cekap. Maknanya dulu orang-orang kampung ni dikhabarkan orang yang tak tercemar. Lah ni betul ke kampung tak tercemar? Macam mana tempat ni tuan-tuan? Okey. Akhlak tak tercemar. Saya ada pengalaman tengok anak-anak kita di cyber cafe. Aidul Adha baru-baru ni, saya terlupa nak cetak teks khutbah. Ni nak baca khutbah esok, duk ralik buat kerja, terlupa. Petang tu baru saya teringat. Saya cuba cetak di rumah saya, Allah takdirkan komputer saya pula rosak. Mana saya nak cetak ni? Mau tak mau saya cari cyber cafe lah. Takut juga orang tengok Ustaz Suhaimi masuk cyber cafe, habis. Tapi saya ada strategi. Saya masuk dengan membuka kopiah saya. Jadi rupanya ramai orang tak kenal kalau saya buka kopiah ni tak cam. Jadi ringkas ceritanya tuan-tuan, bila saya masuk cyber cafe ya, yang anak-anak kita masuk main game ramai-ramai sampai ke malam tu, ni lepas asar ni saya masuk. Tara saya nak mencetak, keluar teks khutbah, ada anak-anak kita main game. Rupanya dia main game secara berkelompok. Satu orang ni main dengan satu orang lagi, tapi dia punya komputer tu asing-asing. Bila seorang ni kalah, yang kalah ni mencarut sekuat-kuat hatinya dalam cyber cafe. Mencarut, menjerit-jerit. Yang sana menang, gelak, main lagi. Bila main-main, sana pula kalah, sana pula mencarut-carut. Inilah realiti anak-anak kita hari ni. Lomba haram. Anak kita semua. Kalau kita sayangkan negara ni, jaga baik-baik generasi baru kita. Biar budak-budak datang ke masjid macam ni. Tengok, saya tak kisah kalau budak-budak main-main. Saya tak pernah marah. Kalau saya dalam kuliah, saya larang jemaah letak budak kat luar. Budak tu dia ada dalam masjid, dia main-main macam ni, kawal sudah cukup. Jangan keluar daripada mulut kita, keluar. Saya pernah dengar jemaah, keluar, dia halau budak keluar. Hari ni kita perlu ramai budak, anak-anak muda di masjid. Kalau dia main-main macam ni, urus, jangan halau. Tak salah. Yang salah ialah orang tua-tua yang main dalam masjid. Itu salah. Budak-budak tak salah, budak. Jadi itu nak bagi tahu. Balik cerita Rasulullah tadi ya. Rasulullah dihantar ke kampung. Tapi sebelum itu berlaku proses pencarian oleh ibu susu dengan anak-anak susu. Saya perkenalkan satu nama yang biasa kita dengar ya. Ibu susu yang bernama Halimah. Halimah. Tapi kita biasa sebut Halimatun Sa'diyah. Sa'diyah tu merujuk kepada Bani Sa'di. Nama kampung, nama kaum. Jadi kita biasa sebut Halimatun Sa'diyah. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, saya sedih sikit lah. Dalam hidup Rasulullah ni, nama Halimatun ni nama besar, ibu susu Nabi. Tapi sayang, seribu kali sayang, kita gagal jaga nama baik ini dengan kita lahirkan filem, minta maaf ya, Hantu Kalimah Balik Kampung. Kita bubuh nama dia ni jadi nama filem Halimah Hantu Kalimah Balik Kampung. Minta maaf lah. Kemudian dulu ada satu siaran drama, buat pula drama Halimah Jongang. Saya cakap terus terang, saya sedih. Nama Halimah ni nama besar. Jongang ni siapa bagi? Siapa bagi tuan-tuan? Tuan-tuan boleh jawab siapa bagi Jongang ni? Allah. Jangan hina-hina orang dengan sifat kejadian manusia itu dilahirkan. Itu semua atas kehendak Allah. Kita gagal menjaga nama besar Halimah, letak
Sampai hari ni orang nak pakai nama Halimah pun tak berani dah. Sebab nanti budak ni diejek Halimah jongang, hantu Kak Halimah dan sebagainya. Betul tuan-tuan? Jadi lepas ni kalau ada anak perempuan, bagi nama Halimah, ibu susu Nabi ni. Maka Halimah ni, carilah budak masuk ke kota Mekah, siapa nak upah dia, susukan budak. Kebetulan zaman itu zaman kemarau. Bila berlaku zaman kemarau, unta-unta tak ada banyak susu, kambing-kambing tak banyak susu, ibu-ibu pun tak banyak susu, mungkin makan pun kurang kan. Jadi Halimah masa tu kurang susu badan, tapi dia ambil juga budak untuk dia jaga. Sampai di Mekah, dia agak lewat sikit, habis budak-budak yang baru dilahirkan telah diambil oleh ibu-ibu susu yang lain. Tinggal seorang je tak ambil, Muhammad. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa orang tak ambil Muhammad? Kenapa orang tak ambil? Sebab dia anak yatim. Anak yatim, bapa tak ada, boleh bayar tak nanti? Nampak? Halimah peringkat awal dia berat nak ambil, tapi akhirnya dia ambil, walaupun suami dia kata nak ambil ke, sedangkan engkau pun kurang susu badan. Tapi Allah gerakkan hati Halimah, ambil. Bila dia ambil Rasulullah sebagai anak susu, tiba-tiba Rasulullah menangis kerana kelaparan. Mana nak bagi susu, susu ada. Akhirnya Halimah buat keputusan, dia letakkan juga Rasulullah di susu dia, mudah-mudahan boleh tenang jiwa anak ini. Wallahi, Halimah mengatakan, bila Rasulullah berada di susunya, berlaku keajaiban. Tiba-tiba Halimah mempunyai susu badan yang banyak. Mana datang ni? Maka minumlah Rasulullah SAW dengan sekenyang-kenyangnya. Lepas tertidur, boleh pula satu lagi budak tumpang minum sampai kenyang. Bukan itu aja, unta yang dinaiki oleh Halimah tiba-tiba mengeluarkan susu. Halimah dengan suami pun boleh minum susu unta. Pernah minum susu unta? Belum? Di sini ada juga susu unta, Kampung Loh ni. Allahu Akbar. Memang tak ada ustaz, kalau ada pelik lah kami kan. Siapa yang pergi Mekah lu, ada rezeki nak pergi Mekah, umrah atau haji ya, ibu-ibu ya, cubalah susu unta, berkhasiat. Balik rumah, kebanyakan kambing-kambing orang kering, tak ada susu. Kambing Halimah dan suaminya mengeluarkan susu yang banyak. Siapa punya kerja? Inilah dia keberkatan. Apabila Rasulullah SAW berada dengan keluarga Halimah, dengan izin Allah, semuanya mendapat keberkatan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kisah-kisah ini mesti didengarkan kepada generasi-generasi kita, terutamanya anak-anak kita. Dan tuan-tuan kena telusuri lagi. Rasulullah diangkat jadi Rasul, kemudian Nabi kita ini kehilangan datuknya Abdul Muttalib, isterinya Khadijah. Ulama kata Nabi mengalami 1 tahun yang dinamakan Amul Khuznun, tahun penuh kesedihan. Kemudian Nabi pergi ke Taif berdakwah setelah orang Mekah membencinya. 1 kampung pula balon Nabi. Kita tak sempat nak baca semua, saya baca sikit-sikit. Nabi dipukul 1 kampung. Jibril turun, kenapa tak angkat tangan berdoa? Bersama dengan aku ada malaikat penjaga gunung. Kau tanya malaikat ini, mana gunung yang paling besar nak diangkat, supaya kita tutup kampung yang menganiaya engkau wahai Muhammad. Tapi Nabi tak ambil peluang tu. Ini pun kena syarah lain masa. Begitu sifat Nabi yang penuh kemaafan. Nabi doa baik aja. Lepas tu berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Mana Isra? Berjalan malam. Mi'raj naik ke langit, daripada Mekah ke Al-Aqsa. Lain kali kita cerita bab ni. Banyak ibrah ni. Balik jadi Rasul, perintah Isra Mi'raj yang perlu dihayati, solat. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ini banyak sangat pengajaran ni. Lain kali kita cerita pula cerita hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah berjaya menubuhkan kerajaan Islam pertama di dunia di Madinah. Nabi terlibat dalam beberapa siri-siri peperangan, dan akhirnya perjuangan Nabi sampai nikmatnya kepada kita yang namanya nikmat Islam dan iman ini. Ini package besar ni Nabi. Saya buat kesimpulan, bagaimana kita menyayangi Rasulullah setelah kita ada kisah-kisah yang hebat ini. Para ulama membahaskan ada banyak pengajaran, banyak cara untuk mencintai Rasulullah. Tak cukup kita ada program ceramah sahaja ya. Tak cukup kita berarak sahaja ya.
Tak cukup kita makan-makan sahaja ya. Para ulama mengatakan kalau kamu mencintai Rasulullah, laksanakanlah beberapa perkara ini. Ada banyak, saya nak sebut 3 aja. Pertama, kalau kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti ambil Rasulullah sebagai ikutan dalam kehidupan kita. Di mana ayat Al-Quran yang mengajak kita supaya ikut Rasulullah? Buka Al-Quran suratul Ahzab ayat 21. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Suratul Ahzab ayat 21. Cuba tengok apa Allah sebut tentang Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya pada batang tubuh Rasulullah itu uswatun. Tengok Quran nanti perkataan uswatun itu apa maknanya tu? Ikutan. Kemudian datang satu lagi perkataan hasanah. Ikutan hasanah. Mana hasanah? Terbaik. Pada batang tubuh Rasulullah itu kata Allah uswatun hasanah, ikutan terbaik, the best among the best. Kita ada banyak contoh-contoh manusia yang baik. Tak apa, ikutlah. Tapi jangan lupa Nabi. Quran kata uswatun hasanatun, ikutan terbaik. Kalau nak jadi bapa, ikut Nabi. Nak jadi pemimpin, ikut Nabi. Nak bergaul dengan masyarakat, ikut Nabi. Nabi tengah duduk, tiba-tiba lalu jenazah Yahudi kan. Nabi bangun. Sahabat tengok Nabi bangun, sahabat bangun. Yang lalu depan ni mayat Yahudi. Selesai lalu sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri sedangkan jenazah yang lalu itu orang Yahudi?" Apa jawapan Rasulullah? Dia seorang manusia. Melalui saat kematian ni sebagai manusia kita kena hormat. Sebab itu tak salah kita hormat mayat-mayat bukan Islam. Tak salah. Nabi tunjuk kita contoh yang baik. Nak jadi bapa, kena ikut Rasulullah. Saya terus kepada tuan-tuan lah, kena cerita pasal mak bapak lah. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam ya, ini saya nak syorkan buku ni. Kalau anak-anak kita nak kahwin, cari buku ni yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu ya. Namanya Pendidikan Anak-anak dalam Islam. Siapa pengarang dia? Abdullah Nasih Ulwan. Beli buku ni hadiah dekat anak-anak kita. 2 jilid. Buku ni lama dah, bukan semalam keluar. Lama dah. Penulis kitab ini adalah pensyarah University of Jeddah. Meninggal dunia lama dah. Kitab ni komplit bagaimana nak didik anak. Dalam kitab ini ada cerita seorang lelaki yang hidup zaman Umar buat aduan tentang anaknya yang biadab lagi derhaka. Bapa budak ni jumpa Umar. "Wahai Umar, aku ingin melaporkan tentang hidup anak aku yang biadab, tak hormat orang tua dan derhaka. Ambil budak ini dan hukumlah dia." Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengarahkan orang cari pemuda ini. Ringkas cerita, jumpa. Dibawa budak itu berdiri di depan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pergi tanya budak ni, "Kamu tahu tak apa sebab kamu dibawa kemari?" Budak itu jawab, "Saya tak tahu apa sebab saya dibawa kemari." Umar tanya lagi, "Kamu kenal tak siapa lelaki ni?" Budak itu jawab, "Kenal. Ini bapa saya." Kata Umar, "Bapa kamu bagi laporan, kamu derhaka, kamu tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Betul atau tidak?" Apa jawapan budak lelaki ni? "Wahai Amirul Mukminin, setiap apa yang ayahku sebut betul. Semua betul." Nak kenal lah ni. Tapi budak ni jawab apa? "Sebelum saya dihukum, boleh tak engkau, wahai Amirul Mukminin, menceritakan apa tanggungjawab bapa kepada anak-anak?" Cerita dulu. Apa tanggungjawab bapa kepada anak-anak? Umar mengatakan, tanggungjawab bapa kepada anak ada 4. Ambil perhatian bapa-bapa sekalian ya. Pertama, kata Umar, tanggungjawab bapa ialah sebelum dia menikah, dia mesti cari seorang wanita solehah untuk dia melahirkan anak-anak yang baik. Rupanya kerja bapa ni cari isteri yang solehah. Tapi jangan buat hal nak lepas ni balik rumah, abang ingat abang nak mula balik lah, buat kerja baik. Yang itu saya tak campur lah. Yang dah sudah berlalu lah, nak buat macam mana kan. Jadi tak betul lah dalam status bertunang boleh keluar sama-sama ni, tak betul. Orang Melayu sekarang semakin berkurangan penghayatan agamanya. Kalau nama tunang dah macam laki bini lah. Siapa ajar kita ni? Nak anak yang soleh, pergaulannya bebas melanggar syarak. Cari isteri yang solehah untuk lahirkan anak yang baik. Yang kedua, bila anak lahir,
beri dia nama yang baik. Yang ketiga, bila anak tu dewasa, beri dia ilmu pendidikan. Apa Nabi ajar kita anak-anak lahir ni? Nama yang baik, Al-Quran, cintai Allah dan Rasul. Itu Nabi pesan tu. Besarkan anak-anak kamu mengenal Al-Quran. Betul lah, masjid buat tahfiz tu tepat sekali lah. Kenal Allah, cinta Nabi. Budak-budak ni awal-awal kena bagi ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila sampai masanya untuk dia mendirikan rumah tangga, carikan jodoh dia. Jangan bagi anak-anak cari sendiri. Ini 4 perkara. Budak lelaki ni senyum. Apa dia kata? Wahai Amirul Mukminin, 4 perkara ini satu pun bapa saya tak buat. Pertama, ibu saya. Tahu siapa ibu saya? Ibu saya ni orang yang tiap-tiap malam keluar mencari lelaki lain. Maknanya JRO lah ni, kerja kelab malam lah, sebagai contoh lah tu. Nama aku, saya lupa pula dan istilah bahasa Arab dia, tapi maknanya kelawar. Rupanya Batman ni lama ada dah. Bagi nama anak kelawar. Saya, ibu-ibu pernah ya, pengalaman saya ketika menyampaikan hadiah kepada ibu-ibu tunggal ya, pengerusi baca satu nama. Ada satu nama naik, dibacakan, dipersilakan Puan Syarrul Bariyah. Saya pun tengok pengerusi, baca sekali lagi nama. Betul ke? Dia tunjuk kat saya. Betul Ustaz, Syarrul Bariyah. Naik akak tu. Akak ni baik orangnya, tudung, labuh, baik. Saya kata, akak nama Syarrul Bariyah? Ya. Saya jumpa akak lepas ni. Boleh? Boleh Ustaz, dia kata. Lepas program saya jumpa akak tu. Akak, nama akak Syarrul Bariyah? Ya Ustaz. Akak tahu apa maknanya? Apa makna Syarrul? Seburuk-buruk. Bariyah, makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Terkejut dia. Nak bawa macam mana Ustaz? Tukar nama. Pergi suratul Bayyinah. Pergi suratul Bayyinah, ada satu perkataan hampir sama. Khairul Bariyah. Apa makna Khairul Bariyah? Sebaik-baik makhluk. Saya minta akak tolong. Nama ni doa. Sebab itu bila bagi nama anak-anak, panggil nama anak tu Muhammad terpuji. Jangan panggil Mamat. Mamat ni maknanya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya hidupku, matiku. Hari-hari minta dia mati. Mamat. Kalau mat Ustaz, mat lagi cepat mati. Mat. Ada orang nama mat sini. Allah minta maaf lah. Muhammad. Khadijah, panggil Khadijah. Ini panggil Katie. Katie itu nama penerbangan saya ke Mekah dulu. Katie 44 tu apa. Abu Bakar, panggil Ben terbakar. Habis. Muslimin, muslimat, rahmatullahi sekalian. Nama aku kelawar. Yang ketiga, ayahku tak pernah hantar aku pergi belajar. Aku tak ada ilmu. Dan yang keempat, sampai tahap aku dewasa, aku ingin mendirikan rumah tangga. Bapa aku tak carikan calon untuk aku. Umar daripada tengok budak tu, dia pusing tengok bapa budak tu. Dia kata, betul tak anakmu sebut tentang kamu? Nak bohong depan Umar? Tunduk bapa budak tu sambil mengatakan, semua yang anak aku sebut betul, wahai Amirul Mukminin. Apa jawapan Umar? Sebelum anak kamu derhaka kepada kamu, engkaulah terlebih dahulu menderhakai anak-anak kamu. Jadi kita jangan jadi bapa yang derhaka pada anak dengan gagal memberi perhatian perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi yang pertama tadi, contohi Rasulullah dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengamalkan segala hukum hakam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap peraturan dalam Al-Quran itu adalah utusan yang dibawa oleh Rasulullah melalui wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah ambil tahu tak senarai perintah larangan Allah dalam Al-Quran? Kata Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan dalam kitab Du'at Anil Fahsya'i wal Munkar, senarai perintah Allah dalam Al-Quran ada 47 perintah. Larangan ada berapa? Larangan Allah dalam Quran. Larangan dalam Al-Quran ada 51. Pernah tak kita ambil tahu senarai-senarai perintah dan larangan Allah, sedangkan kita baca Quran seumur hidup kita dah. Ambil kuliah satu, minta ustaz mengajar kitab mudah ni, mengenali lebih 90 perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran, tulisan Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan. Alhamdulillah saya baca kitab ni 3, 4, 5, 6 tempat. Slim River ni, malam ni sambung Pari Bunta, subuh besok kitab ni saya baca. Nak ajak orang kenal perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Baca Quran dah lama dah. Dan yang ketiga,
banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat tuan-tuan. Banyakkan berselawat, kerana selawat inilah yang menyebabkan kita didoakan semula oleh para malaikat, dan Rasulullah akan mengenali sesiapa umatnya yang banyak berselawat ke atas baginda ketika dia hidup satu ketika dahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi sekalian, 3 perkara kalau cinta pada Nabi sila laksanakan, amalkan. Mudah-mudahan kita akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat manusia memerlukan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dibezakan dengan nabi-nabi lain. Rasulullah pemberi syafaat kepada umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, berkatilah hidup kami. Bagaimana Engkau menghimpunkan kami dalam rumah-Mu ini, Engkau himpunkan kami semula bersama ahli keluarga kami nanti dalam syurga-Mu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Insya-Allah tuan-tuan, panjang umur, kita jumpa lagi. Pertemuan ini adalah pertemuan yang baik. Mudah-mudahan Allah beri kita semua kebaikan dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Negara Rahmah Ummah Sejahtera yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Suhaimi Latif yang telah dirakamkan di Masjid Jami' Kampung Loh Karai. Tausiah.